الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Orang mukmin bila memberi nasihat kepada saudaranya, lalu dia tidak mahu menerima nasihat itu, nanti ingatlah apa yang aku katakan kepadamu, dan aku serahkan perkaraku kepada Allah. Orang arif membetulkan jiwa manusia dengan pedang tauhid dan makrifatnya, dan sesiapa yang mendapat rahsia-rahsia Allah dari mereka akan dibawa ke pintu rajanya untuk dijadikan salah seorang dari para hamba raja itu. Sebaik-baik perkara kepada orang mukmin ialah beribadat dan bangun mendirikan solat. Jika dia sedang duduk di rumahnya, hatinya menunggu-nunggu suara muazzin yang memanggil seruan Allah Azza wa Jalla. Begitu pula bila dia mendengar suara azan itu, hatinya penuh gembira. Lalu dia bergegas-gegas pergi ke masjid dan jami'. Lalu jika ada yang meminta di perjalanan ke masjid, yakni meminta sedekah, dia akan merasa gembira sekali. Jika ada sesuatu di tangannya akan diberikannya, sebab dia pernah mendengar kata-kata Nabi SAW, As-sa'ilu hadiyatullah ila ibadihi. Peminta sedekah itu adalah hadiah Tuhan kepada hambanya. Riwayat Abu Nu'aim. Bagaimana sampai dia tidak bergembira, padahal dia sudah melakukan perintah Tuhannya? Dia telah meminta pinjaman kepada Tuhannya di tangan orang fakir itu. Inilah adab susila seorang mukmin yang abid. Adapun orang yang arif, maka dia harus memelihara batasan-batasan syariat dan mengawasi hatinya jangan sampai ada sesuatu selain Allah yang masuk ke dalam hatinya. Dia bimbang jika dilihat dalam hatinya ada perasaan takut kepada selain Allah, ada suatu pengharapan kepada selain Allah, dan ada tawakal kepada selain Allah. Dia juga menjaga hatinya jangan sampai dimasuki kotoran sebab perhubungannya dengan manusia atau dari sebab musabab hidupnya. Dia benci untuk menemui manusia, namun itu tidak dapat dielakkan, kerana semua manusia itu umpama pesakit. Padahal dia, yakni orang arif, adalah tabib, yakni doktor yang boleh mengobati mereka. Dia membenci hidup di dunia dan hidup di akhirat kerana takut terhalang dari mendapat kemuliaan pendekatan diri kepada Tuhannya yang menjadi kemuncak cita-citanya dan pilihannya. Ada satu riwayat daripada Nabi SAW, dan bunyinya, telah bersabda, yang telah berfirman Allah Ta'ala di hari kiamat kepada para hambanya yang mukmin, kamu telah melebihkan akhirat kamu atas dunia kamu, dan kamu telah mengutamakan peribadatan kepadaku dari kemahuan syahwat kamu. Demi kemuliaanku dan kebesaranku, aku tiada menciptakan syurga itu melainkan kerana kamu sahaja.
Itulah kata-kata Allah Ta'ala kepada golongan para arifnya. Adapun kata-katanya kepada para pencinta pula begini: kamu telah melebihkan aku dari sekalian para hamba-Ku, dari duniaku dan akhiratku. Kamu singkirkan ingatan kepada manusia dari dalam hati kamu, memisahkan mereka dari batin kamu. Maka inilah wajahku untuk kamu nikmatinya, pendekatanku buat kamu, kemesraanku untuk kamu, dan kamulah benar-benar hamba-hambaku yang hakiki. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam tanggungjawab orang-orang yang beriman ialah memberi nasihat. Bila Syekh Abdul Qadir menyatakan orang mukmin bila beri nasihat kepada saudaranya lalu dia tidak mahu menerima nasihat itu, nanti ingatlah apa yang aku katakan kepadamu dan aku serahkan perkaraku kepada Allah. Orang mukmin Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran dengan firman-Nya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maka hendaklah ada di kalangan orang beriman itu senantiasa orang yang menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran. Mereka lah orang-orang yang berjaya. Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anhuma berkata, antara bai'ah kami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jarir, bai'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamatis salah wa ita'iz zakah wa nus likulli muslim. Di antara bai'ah aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kami berbai'ah supaya untuk senantiasa mendirikan solat, mengeluarkan zakat dan memberi nasihat kepada setiap orang Islam. Hadis muttafaqun alaih. Artinya memberi nasihat itu tanggungjawab asas kepada orang mukmin. Semua orang mukmin kena tahu untuk mengelokkan keislamannya, maka mereka mesti berperanan memberi nasihat. Dan ini adalah tugas para Nabi alaihissalatu wassalam yang mulia. Bila Allah menyebut tentang apa yang disebut oleh para Nabi, wa ansahu lakum, aku sentiasa menasihati kamu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ana lakum nasihun amin, aku, yakni para Nabi berkata, penasihat yang amanah, yang ada, bukan ada kepentingan itu dan ini. Dan kata Fudail bin Iyad, orang-orang dahulu bukanlah kelebihannya sebab solat banyak, puasa banyak atau ibadat banyak, tapi kelebihan orang dahulu kerana 3 perkara. Yang pertama kerana pemurah, yang kedua kerana berlapang dada, yakni dengan bahasa mudah bukan jenis orang berbala, dan yang ketiga ialah suka memberi nasihat kepada umat. Jadi kalau kita nak lihat kemuliaan orang dulu, fokus utama mereka bukanlah kuantiti ibadat, tetapi fokus utama mereka kualiti ibadat. Dan kualiti ibadatlah yang akan menzahirkan akhlak yang baik, perangai yang utama. Kalau kuantiti ibadat semata-mata, maka dia tidak mampu mengubah manusia. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut tentang nilai atau kualiti ibadat. Bila Allah menyatakan innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya solat yang sebenar itu ialah mencegah kepada perkara keji dan munkar. Maka kualiti ibadat, dan kerana kualitinya ibadat mereka, maka lahir 3 sifat yang paling utama. Apa dia? Pemurah. Kita kalau buat ibadat tetapi cuma melahirkan orang-orang yang kedekut, ibadat kita ada masalah. Kerana bila benar ibadat seseorang, maka makin cintalah dia kepada akhirat dan keutamaannya, menjadikan dia seorang pemurah. Tak kira apa pun bentuk sifat pemurahnya, harta benda, pengaruhnya,
tenaganya. Tapi hidupnya penuh dengan nilai-nilai sifat pemurah tadi. Tidak kira keluarganya, orang sekelilingnya atau siapa sahaja. Ini kerana kualiti ibadat yang betul. Yang kedua, kualiti ibadat yang benar menjadikan kita tidak bermusuhan. Dipanggil salamatus sadr, berlapang dada. Berlapang dada dengan pendapat, berlapang dada dengan cadangan, pandangan. Bahkan kita akan cuba mengelakkan diri kita daripada sebarang perkara yang bersifat berbalah. Tahu orang bila dia kurang lapang dada, maka dia cenderung berbalah. Dan semua perkara, sekecil-kecil perkara, apatah lagi besar. Kan lapang dada itu menuntut kita untuk melihat sesuatu dengan lebih jauh, dengan lebih matang, dengan lebih bijaksana. Bahkan melihat satu dengan keutamaannya. Artinya kalau sekiranya kawan kita beri cadangan, sebagai contoh, kita pun bantah cadangan, kawan kita bantah balik cadangan, yang kita lihat keutamaan ialah ukhuwah itu lebih daripada pendapat. Ukhuwah. Kalau disebabkan cadangan ini kita berbalah, maka kita tak faham nilai ukhuwah. Ukhuwah itu paling tinggi, kasih sayang. Maka mereka yang berlapang dada melihat aulawiyat, keutamaan dalam satu perkara. Kita dengan adik-beradik, kita berlapang dada sebab apa? Sebab kita lihat nilai silaturahim itu besar. Walaupun adalah benda teknikal menyebabkan kita tak belagangi, menyebabkan kita mungkin berbalah, tetapi silaturahim itu besar. Kerana itu kita berlapang dada. Dan demikian juga bila kita melihat kekurangan itu, kekurangan ini. Kalau isteri melihat kekurangan suaminya, anak-anak melihat kekurangan ibu bapa, tapi kita berlapang dada. Kenapa? Kerana keutamaan mak ayah kita itu sendiri, dan keutamaan suami kita, dari sudut kelebihan yang Allah berikan pada mereka, maka kita pun berlapang dada. Dan demikian sebaliknya, mak ayah melihat kekurangan anak-anak, maka dia berlapang dada melihat nilai keutamaan yang ada, iaitu anaknya, yang merupakan jariahnya berterusan. Dan seorang suami bila melihat kekurangan pada isterinya, maka dia berlapang dada kerana melihat nilai isterinya, kemuliaan isterinya, ibu pada anak-anaknya. Maka setiap orang berlapang dada, kita akan dapati mereka seringkali jumpa jalan keluar untuk menyelesaikan kemeluk peribadi, kemeluk perbalahan dan sebagainya. Sebab apa? Salamatus sadr, lapang dada. Dan yang ketiga, kualiti ibadat sebenar akan melahirkan sifat cana pada masyarakat yang disebut nasihat. Menasihati umat datang daripada kualiti ibadat. Bila kita berpenyakit, tidak mahu memberi nasihat, pertama kita dah tinggalkan kerja paling utama yang dilakukan oleh para Nabi alaihissalatu wassalam. Yang kedua, bila kita meninggalkan nasihat, kita meninggalkan hak kepada saudara kita itu sendiri. Kerana itu hak saudara yang kita perlu berikan pada dia, kita mengabaikan. Yang ketiga, bila mana kita meninggalkan nasihat, kita meninggalkan kemuliaan diri kita sendiri. Kerana setiap kali kita menasihati orang lain, dia akan menjadi benteng untuk kita. Nasihat dia jangan mencuri, ia benteng pada kita untuk kita sendiri tak mencuri. Awak ni jangan lara sangat, benteng pada kita untuk tak lara. Kita nasihat orang jangan membazir, benteng untuk kita supaya tidak membazir. Seolah-olah waktu kita nasihat orang, kita nasihat diri kita. Maka orang-orang yang meninggalkan nasihat, orang-orang yang memutuskan silaturahim tanpa disedar, dan ukhuwahnya di mana? Di akhirat. Artinya kalau kita sini tak nak beri nasihat kepada adik-beradik, tak nak beri nasihat pada kawan-kawan, akhirat kelak putus hubungan kita, kerana akan berlaku salah menyalah. Awaklah tak beri nasihat pada saya, awaklah yang tak ingatkan saya. Demikian putusnya hubungan. Kalau kita nak hubungan kita kat dunia berlangsung sampai akhirat, bila Allah Ta'ala menyebut dalam Quran,
al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Kekasih-kekasih di dunia akhirat kelak menjadi musuh melainkan orang yang bertakwa. Dan di antaranya takwa tadi menyampaikan nasihat. Maka kita kekal menjadi kekasih akhirat kelak. Beriman di kalangan kawan-kawan kita atau nasab keturunan kita. Baik, satu isu dan satu masalah. Bila kita beri nasihat, orang tak dengar, orang tak nak terima. Bagaimana sikap kita? Yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, bila kamu memberi nasihat, maka dia tidak mahu menerima nasihat, maka ingat kata-kataku kepadamu. Jadi kalau kita beri nasihat, tapi dia tak nak terima nasihat, maka jawapannya serahkan pada Allah. Serahkan pada Allah. Ia tak menjadikan kita beri alasan saya dah nasihat, tapi dia tak nak dengar. Tetapi kita terus memberi nasihat, natijahnya kita serah kepada Allah SWT. Supaya tidak ada orang pun yang berputus asa dalam memberi nasihat. Nasihat kita kalau orang tak nak terima hari ni, mungkin satu hari nanti ada orang yang akan recall balik nasihat kita. Kalau hari ni kita ceramah, orang tak nak dengar, satu hari nanti orang recall balik benda ni. Orang akan ambil, kutip balik mutiara-mutiara nasihat kita. Kita mak nasihat anak hari ni, anak tak nak dengar, anak tak nak peduli. Satu hari nanti bila kita mati, dia akan kutip balik kata-kata kita. Dia akan ingat balik. Maka dia kekal mampu mengubah dia. Sebab itu ada anak-anak dia berubah lepas mak ayah mati. Maka dia ingat balik segala nasihat dan wasiat mereka. Bahkan kita lihat para ulama, waktu zaman mereka beri nasihat, sebahagian mereka tidak ada yang nak dengar. Waktu di kalam buku, sebagian besar mereka tak pernah peduli. Tapi bila mana dia wafat, orang ramai kembali mencari ilmunya. Orang ramai kembali mencari kemuliaan yang ditinggalkan. Akhirnya dia dimuliakan dan menjadi jariah dia. Sebab itu nasihat ini tak boleh berhenti. Kegagalan nasihat ialah bila berhenti nasihat. Itu kegagalan. Bukan kegagalan nasihat itu bila orang tak dengar nasihat. Tapi kegagalannya bila kita berhenti nasihat. Kan nasihat kita dah sebut kerja para Nabi. Lihat para Nabi SAW. Mereka menasihati kaumnya. Semalam kita baca bagaimana Nabi Allah Lut AS nasihat kaumnya. Kaumnya tak dengar. Kekal buat maksiat, bahkan mencabar, didatangkan azab, bahkan menceroboh rumah Nabi Allah Lut AS. Apakah Nabi Lut berhenti? Di saat-saat akhir Nabi Lut masih berkata, kahwinlah dengan anak-anak perempuan kita, jangan duduk main sama jantan ni. Di saat-saat akhir sebelum dimusnahkan. Demikian juga Nabi Nuh, tu beri nasihat. Apakah kita jumpa para Nabi SAW yang berhenti beri nasihat? Mereka tak berhenti sehinggalah datang hukuman Allah kepada orang yang tidak mahu menerima nasihat. Kita pun sama. Sebagaimana kita tak akan berhenti makan minum, walaupun disumbat dengan wayar. Tak boleh makan dah Ustaz, tapi ni doktor ambil wayar, sumbat makanan, glukos ke, air garam ke, air obat ke, makanan. Kerana kita selagi mana nak hidup, kita perlukan makanan. Sama juga nasihat. Kita sampai mati pun akan nasihat. Artinya saat-saat akhir pun masih kita boleh tinggalkan wasiat dan nasihat. Kita dah sebut orang dulu mulia mereka sebab nasihat. Jariah terbesar bukanlah jariah pada harta benda, tapi jariah terbesar pada nasihat. Yang dengan kata-kata tadi orang jadi baik, orang berubah. Kerana kadang-kadang jariah harta cuma tertumpu di satu kawasan. Dia tak gerak Kalau kita wakaf situ je. Tapi ilmu dia akan bertebaran seluruh dunia. Dalam makna nasihat. Kita kalau sedekah dan kita wakafkan rumah kita, homestay, jadikan homestay. Kenderaan kita jadikan kegunaan ke orang ramai. Tapi hartanya cuma berkisar di situ. Tempat ni lah tak keluar. Ia baik. Kita tak nafikan ia jariah yang baik. Tapi jariah yang lebih baik pada itu, yang kita tinggalkan adalah nasihat. Kerana ia akan terus diambil oleh semua orang.
Maka itu jangan berhenti melakukan perkara mulia ini. Kalau tidak berjaya, serahkan pada Allah. Kemudian teruskan kerja dakwah kita. Serahkan pada Allah. Macam mana pun keputusan. Dan kita mencari sebab-sebab. Apa yang menyebabkan orang tak boleh terima nasihat kita. Kita kena kaji. Ya, para Nabi SAW manusia yang lengkap. Lengkap dari sudut dalamannya. Lengkap dari sudut segala cara-cara nasihat. Tetapi orang tak nak dengar. Kita pula, bila mana kita beri nasihat, kita perlu cari punca-punca nasihat kita menjadi tumpuk. Kerana nasihat itu umpama pedang. Nasihat itu umpama pisau. Kalau dia tak boleh memotong, sama ada barang tu keras sangat atau pisau kita tumpul, maka apa yang kita patut buat? Asah untuk jadikan ia tajam dan mampu untuk memotong. Maka kadang-kadang nasihat kita terlalu tumpul. Kenapa? Tidak ada ilmu di dalamnya. Cuma lebih pada sentimental, lebih kepada hawa nafsu. Maka masuklah ilmu dalam nasihat. Dia umpama kita ni duk uli gandum. Gandum tadi kosong macam tu, tawar buat roti. Dia letaklah air garam sikit, gula sikit, serbuk penaik sikit. Kalau dia jadi roti, cantik roti tadi, lawa, manis, sedap, berkhasiat. Ni duk uli tepung kosong. Air pun letak sikit, jadi keras. Maka bila kita nasihat, adunan pertama yang perlu ada nasihat ialah ilmu kita. Nasihatlah dengan ilmu, bukan dengan emosi. Bukan nak marah membabi buta. Biar dalam tu ada ilmu. Sebab apa kita nak beritahu nasihat ni? Dalam tu ada apa? Kalau tidak ada ilmu, maka nasihat tadi tumpul. Yang kedua, nasihat tadi mesti datang daripada sifat kasih sayang kita pada orang yang kita nasihati. Tapi kalau ada sifat benci, dia tak akan beri kesan. Dia datang daripada benci kita pada orang, itulah kita nasihat, tak jadi. Mesti datang daripada sifat sayang. Sebab kita pun tak nak orang sebut suatu benda dalam keadaan benci pada kita. Kita nak orang yang ungkapkan perkataan, orang yang sayang kita, inginkan kebaikan pada kita. Yang ketiga, kita melihat tentang nilai keikhlasan kita. Kita buat ni kerana Allah ke? Kerana supaya dapat kedudukan, supaya dikatakan kita alim, kita pandai, kita baik, kita bagus, atau kerana Allah? Perlu dilihat. Yang keempat, sebab tumpul nasihat kerana penggunaan perkataan. Kadang-kadang kata-kata itu jenis kasar sikit, penggunaan perkataan dan intonasi. Kita belajar daripada orang yang mahir berkomunikasi dalam memberi nasihat. Kadang-kadang ayat kita tu macam keras sangat. Ayat kita beri nasihat ni ada jenis ayat-ayat yang menyebabkan sakit hati. Maka belajar ayat-ayat yang baik, ayat-ayat yang memperlihatkan keindahan nasihat. Sebab nasihat dibina oleh ayat-ayat. Ayat tu cantik, dia datang dengan cantik. Ayat datang dengan maki hamun, dengan merendah-rendahkan orang, menghina. Kemudian kita nak suruh terima nasihat kita. Ia tidak berlaku seumpama ini. Dan yang kelima, nasihat ini perlu memilih pada waktu yang sesuai. Ada waktu-waktu kita tahu tak sesuai. Tuan-tuan, bila kita nasihat dia bangkang, mana waktu tu tak sesuai. Kerana emosinya terletakkan di hadapan untuk menolak nasihat. Maka diam seketika, mencari masa yang sesuai, tunggu dia okey. Apapun perubahan kita dengan nasihat, dia perlu pada waktu yang sesuai. Doktor pun, orang sakit macam mana pun dia tak bedah selalu. Dia tak tunggu, okey bedah, okey belah. Tak, tunggu dulu. Mungkin kita buat 2 hari lepas ni, 3 hari lepas ni. Biar rehat dulu, biar tenang dulu, nanti kita usik. Doktor pun tak nampak patah hidung dia. Yang buat nurse dulu. Pada hari kejadian baru datang doktornya. Kenapa? Ada masa dia. Dan masa ni tak sesuai. Bila kita nasihat waktu tak sesuai, maka dia bangkang. Sebab masa dia, tengah dia marah ke, nasihat tidak sesuai. Hatta baginda SAW tengok orang sedang marah, Nabi tak nasihat orang ni.
Sebab barangkali dia mengingkari Rasulullah, maka dia boleh jadi kafir. Tapi bila marah, biar dia sampai dia sejuk, okey, nasihat. Kerana nasihat orang marah bukan semudah yang kita jangka. Allahumma illa melainkan kita ni lebih kuat pada dia. Macam anak-anak kita lah, duk marah-marah, kita pun kelepuk atas kepala si, hilang marah dia. Sebab kita lebih kuat pada dia. Tapi kalau kita satu level dan tak kuat, maka jangan. Atau dia jenis orang yang kita katakan dengan marahnya, dia tak peduli siapa pun orang tu, maka oleh kerana itu tak sesuai nasihat waktu itu. Bahkan tunggu waktu yang lain. Dan yang keenam, kita kaji sebab apa nasihat gagal. Sebab kita nasihat depan-depan macam tu, depan orang ramai, bukan secara bersendirian dia. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sendiri berkata, kalau kamu nak nasihat aku, maka nasihat aku indal firadi, ketika aku bersendirian. Kerana nasihat depan-depan orang ramai, nau'um minat takhbir la arda istima'ahu. Kata Imam Syafi'i, kalau nasihat depan-depan ramai orang ini ialah penghinaan, dan aku tak sanggup mendengarnya, kata Imam Syafi'i. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kita bila nasihat ni jangan depan-depan ramai orang, kerana ia merupakan jenis taubih. Taubih maknanya mencela, penghinaan. Cari waktu mana bukan depan orang ramai, terutamanya orang-orang yang disegani dan sebagainya. Jadi kalau tumpu nasihat kita, maka tengok 6 sebab tadi. Ilmu ada tak ilmu? Oh tak ada, biar kita bahas ni cari ilmu baru boleh nasihat. Sebab kadang-kadang kita nak nasihat pada benda yang bukan salah pun, sebab tak ada ilmu. Benda tu kan benda khilafiyat. Nak nasihat buat apa? Khilafiyat, ada pendapat. Lalu kita cuba juga, akhir gaduh. Kalau kita ada ilmu, kita tahu benda ni khilaf di kalangan ulama, ada yang kata begini, kita pun okey, maka tak perlu beri nasihat, sebab ia khilafiyat. Kalau kita nak beri nasihat, pastikan ada ilmu. Bukan maksud ada ilmu tu kita jadi profesor. Ilmu dalam apa yang kita nak nasihat. Nak nasihat isteri kita, biar ada ilmu dalam. Nak nasihat suami kita, biar ada ilmu di dalam. Nak nasihat sahabat kita, ada ilmu, maka dia dapat sesuatu yang baik. Bukan nasihat semata-mata mengekspresi perasaan marah dan benci. Ada sesuatu kita nak bagi pada dia. Sebab itu bila Al-Quran, di antara metodologi manhaj Al-Quran dalam menasihati manusia, bawa cerita. Seolah-olah cerita ni dia tak nampak direct kata pada orang yang buat salah, tapi ditinggalkan satu mesej dan pengajaran. Kalau kamu buat macam ni, jadi macam ni. Ada satu cerita macam ni, macam ni, macam ni. Kepenting dalam nilai ilmu, dalam nasihat itu ada ilmu. Kemudian bila Syekh Abdul Qadir menyebut, kalau nasihat tak dengar, serah pada Allah. Orang arif, baik, nak sebut tentang bagaimana mulianya orang-orang beri nasihat. Kerana tidak ada seorang pun berkecuali dalam beri nasihat. Dia berada di makam mana sekalipun. Dan kita dah sebut, makam paling tinggi sekali makam kenabian, kerasulan. Ini makam bicara orang arif, orang muhibbin, ini bawah. Atas sekali para Nabi SAW. Dan tugas para Nabi, siapa pun ambil, dia akan mulia. Tugasnya. Dia lebih mulia orang yang mengambil bekas-bekas Nabi SAW. Jadi kalau ada orang tu, dia hari ni dia ada jubah Rasulullah, dia simpan, katakan di nafsari. Ada orang tu dia ada simpan janggut Nabi SAW. Ada orang tu dia ada simpan selipar Rasulullah. Ada orang tu simpan pedang Rasulullah. Ada orang tu dia keturunan Rasulullah. Baik, dia ada semua benda yang berkaitan Rasulullah. Baik, ini semua mulia, ya. Tapi yang paling mulia sekali adalah tugas Rasulullah, menyampaikan dakwah. Itu tugas. Sebab itu bukan mulia tadi kerana orang tadi punyai tongkat Rasulullah ke, kerana dia ada itu. Bukan itu nilai kemuliaan sebenar. Kemuliaannya apakah dia menjalankan tugas Rasulullah. Tugas itu yang menjadikan dia mulia. Kalau sekadar memiliki barang-barang Rasulullah, maka semua orang boleh peroleh benda tu. Bukan sejahat-jahat manusia boleh menyimpan benda tu. Boleh. Bila kita lihat
Abdullah bin Ubay bin Salul waktu dia mati, anaknya datang meminta jubah Rasulullah untuk dijadikan kain kafan. Maka Umar Al-Khattab merasa tak suka, kerana ini manipulasi. Lalu kata Nabi SAW, wahai Umar, apa pun dia pakai, walaupun jubah aku, ia tidak akan memberi manfaat kepadanya. Dia kerana kemunafikannya. Dan sama juga kita bila cerita tentang nasab. Kalau orang tu punya nasab tapi tidak menjalankan tugas Nabi SAW, nanti ada mulianya. Kerana kemuliaan sebenar pada Nabi dan Rasul ialah tugasnya. Siapa pun yang ambil tugas Nabi SAW, walau sekecil mana tugas, dengan itu dia akan diangkat mulia. Siapa pun. Sebab itu Nabi SAW menyebut waris dia siapa? Innamal ulama warasatul anbiya. Ulama tu waris Nabi-Nabi. Dan Nabi-Nabi cakap apa? Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, walakin warathul ilma. Man akhazahu akhaza bihazzin wafirin. Sesungguhnya para Nabi dia tak tinggalkan harta benda, dinar atau dirham, tapi ditinggalkan ilmu. Siapa mengambilnya, dialah orang paling beruntung. Nabi SAW sendiri menyebut yang memperoleh ilmu itulah orang yang paling beruntung berbanding yang jumpa barang-barang Nabi SAW. Sebab itu kita kena faham apa yang mulia yang perlu kita ambil daripada baginda SAW. Bukan jubah baginda, bukan pedang baginda, bukan juga kita katakan sepatu baginda atau apa sahaja. Bukan itu yang sebenarnya, tapi tugasnya. Semua kita bertugas macam para Nabi bertugas, menyampaikan nasihat. Kita tidak menolak kemuliaan-kemuliaan apa sahaja yang Rasulullah tinggalkan, berupa kesan-kesan peninggalan ini. Kita tak menolak. Kita bercakap tentang apa yang utama dan apa yang sebenar yang Rasulullah SAW nak kita buat. Nabi kata, liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Maka yang hadir sampaikan pada yang tidak hadir. Yakni sampaikan ilmu tadi. Maka nasihat ialah tugas pada Nabi. Siapa meninggalkan, dia meninggalkan kemuliaan yang paling utama, yang paling baik. Bagaimana kita katakan, kita dah sebut kata-kata fudhil ma'iyah. Orang dahulu punya kemuliaan bukan solatnya banyak, bukan puasanya, bukan itu semua, tapi kerana 3 perkara. Kerana mereka seorang yang pemurah, tidak sayang harta, mereka sentiasa berlapang dada, dan mereka orang yang sentiasa memberi nasihat. Baik, orang arif, kata Syekh Abdul Qadir, dia membetulkan jiwa manusia dengan pedang tauhid dan makrifatnya. Dan siapa yang mendapat rahsia Allah dari mereka akan dibawa ke pintu rajanya untuk dijadikan salah seorang dari hamba raja itu. Kata Syekh Abdul Qadir, orang kalau arif, orang arifin yang dekat dengan Allah Ta'ala, yang ilmunya meningkatkan ketakutannya pada Allah. Ilmunya bukan bersifat pengetahuan, tetapi ilmunya bersifat takut, makrifat, khasyah. Kita ilmu ni bersifat pengetahuan, kita makin tahu. Takut kita sama. Tapi para arifin, ilmunya bila ada, makin meningkat ketakutan pada Allah, makin meningkat. Ini disebut oleh Allah dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Bahawasanya yang paling takutkan Allah di kalangan hamba ke ulama. Ulama yang macam mana? Ulama yang ilmunya bertambah, takutnya bertambah. Kalau kita ilmu bertambah, banyak ngaji, cuma pengetahuan dia tahu, tapi ketakutan kita pada Allah kurang. Jadi subuh tetap lambat, jadi solat tetap solatnya masih lagi cuai. Maka ini bukan ilmu yang dimaksudkan. Maka orang arifin, mereka ini yang mampu membetulkan jiwa manusia dengan pedang tauhid. Maksud pedang tauhid dan makrifat, iaitu dengan secara hakikat pembetulannya. Contoh kita, kalau kita beri nasihat, kita nak seorang tu berubah benda tu je, bukan seluruh hidup dia. Kita kalau beri nasihat, apa benda kita nak? Kita lebih fokus pada benda yang kita nampak tu tak betul, dan lebih kepada perbuatan zahir dia. Saya tengok orang pakai seluar pendek, kita pun beritahu dia, jangan pakai seluar pendek, dosa haram, tak tutup aurat, tak baik. Maka sekadar kita melihat zahir perubahannya, dia pun tutup aurat. Jangan free hair, pakai tudung.
sekian-sekian. Akhirnya dia mengubah zahirnya memakai tudung, tapi hatinya belum berubah. Itu yang pakai tudung menari pun ramai lagi. Menari berjoget dah pakai tudung. Dia dah berubah satu segi pemakaian tudung. Tapi yang pergi konsert-konsert tu pakai tudung tu. Kerana diubahnya ialah fizikalnya. Ia satu benda yang baik. Satu sudut kita tak tolak dah baik dah tu. Tetapi orang arif dia akan betulkan jiwanya sekali. Dan nasihatnya dia bukan merubah fizikal kita. Maksudnya kalau kita nak menjadi penasihat yang hebat, kita bukan nasihat untuk dia sekadar ubah pakaian. Daripada tak pakai stokin, dia pakai stokin kalau perempuan. Daripada tak pakai tudung labuh, dia pakai tudung labuh kalau perempuan ni. Daripada tak tutup aurat, lelaki dia tutup aurat, bukan dia pakai kopiah. Bagus. Itu ubah secara fizikalnya. Tapi jiwanya masih kosong. Jiwanya masih fakir, masih haus, masih dahaga, masih lemah, masih kosong daripada takut Allah, apatah lagi cinta Allah. Kosong dalam hatinya. Kadang-kadang kita tengok dari sudut peluang fizikal, alhamdulillah berjaya. Baik dalam bab pakaian atau ekonomi. Ekonomi pun berjaya, semua simpanan bank Islam atau perbankan Islam. Semua alhamdulillah cuba elakkan riba. Tapi apakah sikapnya berubah? Atau lebih pada zahirnya? Zahir saja berubah. Memang beli kereta pun pakai loan, Islamic loan. Zahirnya berubah, tapi adakah sampai ke jiwanya? Maka ini yang dilakukan oleh orang arif. Dia membetulkan jiwa. Akhirnya bukan dilihat tutup aurat itu, tapi melihat tentang takutnya pada Allah. Takut pada Allah itu yang utama. Akhirnya orang yang dibentuk dengan takut pada Allah, dia akan berubah lebih cepat daripada orang beri nasihat pada dia. Tetapi kita bagi satu je kat dia, dia boleh berubah semua. Kenapa? Diberikan sebenarnya adalah jiwanya. Sebagaimana kita pernah cerita satu kisah seorang pendakwah yang pergi ke sebuah pulau lalu berdakwah, jumpa dengan seorang penyembah berhala yang dia ni yang mengajak orang ramai sembah berhala, buat berhala, disembah, dijaga berhala. Sami, Tok Sami sembah. Akhir pendakwah tadi jumpa Sami ni, berhujah, berdebat sehingga memeluk Islam. Maka bila dia memeluk Islam, maka para pendakwah tadi pun collect duit, bagi duit kepada dia buat belanja, saudara baru. Kemudian mereka berkata, bagaimana penghasilanmu bulan-bulan yang akan datang? Agak-agak plan nak kerja apa, nak buat apa. Sebab bimbang rezeki kamu ni macam mana. Lalu kata dia, dahulu aku menyembah berhala, aku tidak pernah fikir rezeki aku bagaimana datang. Apakah sesudah aku menyembah Allah, aku kena fikir bagaimana rezeki itu datang? Walau aku sudah berada dalam kebenaran. Akhirnya dia pula dakwah pada pendakwah. Kenapa? Kerana yang berubahnya ialah jiwanya, keyakinannya. Bukan sekadar tinggal berhala kemudian terus menjadi peminta sedekah. Tidak. Sebagaimana dia mulia ketika mana dia kafir dengan kemuliaan tersendiri, maka dia akan lebih mulia dalam Islamnya. Sebab itu Nabi SAW menyatakan, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam iza faqahu. Orang yang terbaik pada zaman jahiliyahnya akan menjadi terbaik pada zaman Islamnya bila mana mereka faham agama, dan mereka faham. Nanti kita jumpa ada saudara-saudara baru, sahabat-sahabat kita yang bila memeluk Islam, bukan sekadar lafaz syahadah yang dituturkannya, bahkan dia bersyahadah dalam kehidupan semuanya. Akhirnya dia pula bimbing pada orang yang dah lama Islam macam kita ni. Dia pula jadi tuan-tuan guru, tok-tok guru, padahal dia baru masuk Islam. Dia berjaya membimbing. Kenapa? Yang berubah ialah jiwa, bukan perkataan, bukan zahirnya. Ini peranan orang arif. Dia akan ubah jiwa manusia, dia bukan ubah penampilan zahir. Sehingga orang-orang yang diubah ini terus berada di pintu Allah. Di sini sebut pintu raja. Ya, kerana itu kita tengok bila orang tu insaf, dia insaf dengan jiwanya atau dia insaf secara fizikalnya. Insaf secara fizikal yang kita nampak cuma penampilan pakaian, setakat itulah. Tapi dari sudut pendekatannya pada Allah makin jauh.
Itu masih lagi nak dengar konsert. Berubah dah, tapi tiket konsert beli juga. Nak pergi. Kerana perubahannya zahir. Tapi masih lagi nak terlibat dengan perkara tu, perkara ini yang ternyata syubhah. Tapi orang yang bila dia berubah jiwanya, lain. Maka dia akan menjadi makin dekat dengan Allah. Nampak kesan daripada apa? Perubahan dalam diri. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, bagaimana orang mukmin yang paling baik? Selesai tentang nasihat. Baik, nak jadi orang mukmin yang baik. Orang mukmin yang baik ialah orang-orang yang menekankan tentang ibadat dan menjaga solat. Dalam Quran banyak ayat. Seringkali Allah bila memuji orang beriman, Allah memuji dengan ibadat solat yang mereka pelihara. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah berjaya orang beriman yang solat mereka itu khusyuk. Banyak ayat bila Allah Ta'ala menyebut orang beriman, pasti keutamaan solat dijaga. Alladzina immakkannahum fil aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Dan orang-orang yang kami berikan kekuasaan di atas muka bumi ini, mereka itu sentiasa mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menyuruh yang baik, mencegah yang munkar, dan bagi Allah segala kesudahannya. Jadi kita dapati orang beriman, dia punya mula-mulanya ibadat pertama ialah solatnya. Maka solatnya sentiasa dijaga untuk nampak lebih sempurna. Kita solat ni, tuan-tuan dah berapa lama solat? 20 tahun, 30 tahun. Apakah nilai solat yang kita buat? Kita kena kaji. Kalau kita jenis meniaga kuih, kuih kita sama dari dulu sampai sekarang, itu sama tak sedap, dan orang tak beli, maka kita dianggap tak berjaya dalam perniagaan kita. Patut dah berniaga lama, kalau masak makin sedap. Kalau masak, kalau orang berniaga lama, kedainya makin mantap, sebab dah lama, pengalaman banyak. Jadi dia punya dekorasinya pasti cantik. Ini pengalaman puluhan tahun. Bukankah nilai pengalaman tadi kita memperlihatkan profesional seseorang? Saya berpengalaman 20 tahun, 30 tahun. Kita dapati kalau hal dunia, bila dia lama buat, dia makin cekap. Yang kira duit tu, kerjanya kira duit je. Bila makin lama dia kira duit tu, laju pada mesin duit. Laju. Bahkan dia boleh keluarkan duit rosak lebih hebat pada mesin duit. Sebab apa? Pengalaman. Yang potong buah tembikai, laju dia potong, tak tengok pun. Pengalaman dia 10 tahun kerjanya potong buah tembikai. Siapa pun kita tengok, orang yang berpengalaman buat urusan dunia, pasti dia cekap dan bijak. Tapi yang berpengalaman solat ni makin teruk ni, apa cerita? Pengalaman solat 30 tahun, tapi nampak macam budak kecil je solat. Dengan tomak ninah tak ada, dengan itu, dengan ini, makin teruk ni. Makin teruk. Artinya kita bukan kata pada orang, pada kita. Nilai balik solat-solat kita, baik solat sunat rawatibnya, baik solat sunat bersebabnya, atau solat fardu kita. Tengoklah solat kita yang termenung dalam solat, yang mencari kucing dalam solat, yang mencari sarapan pagi dalam solat, yang mencari hal dunia dalam solat. Masih lagi dia tak mencari Allah dalam solat. Solat kita ni kita cari semua benda, melainkan Allah je kita tak cari. Maka bagaimana solat ini berkualiti? Bagaimana berdiri tegak kita di hadapan Allah ini punya nilai? Kalau zahirnya berdiri tegak di hadapan Allah, hakikatnya kita berdiri tegak di hadapan dunia. Itu dalam solat masih ingat dunia, fikir dunia, sibuk dunia, sedih dunia, semuanya dunia, tidak ada akhirat. Maka kualiti ini perlu dilihat. Kalau benar kita nak jadi orang yang dekat dengan Allah, mukmin sebenar, maka buat penilaian solat kita, qiyamul lail kita macam mana, dan solat fardu keutamaannya. Kata Syekh Abdul Qadir, orang mukmin yang sebaik-baik perkara yang diiltizam oleh orang mukmin ialah ibadat dia. Maksud ibadat, apa sahaja perkara baik yang mendekatkan diri pada Allah, dan solatnya. Kerana Nabi SAW bersabda, as-salatu khairu mawdu'in
Sembahyang itu sebaik-baik perbuatan. Sebaik-baik perbuatan solat. Maka kata Syekh Abdul Qadir, orang ni kalau duduk kat rumah dia rindu mendengar suara azan. Dan bila mendengar suara azan, terpanggil dia dengan penuh gembira. Bergegas dia untuk solat berjemaah. Dan kalau dalam perjalanan jumpa pula orang minta sedekah, maka dia bertambah gembiranya kerana ini hadiah dari Allah. Kebaikan berganda. Kerana Syekh Abdul Qadir membaca hadis riwayat Abu Nuaim, as-sa'ilu hadiyatullah ila ibadi. Walaupun secara lafaz hadis ini dihukum oleh ramai ulama sebagai maudhu' palsu. Status hadis ini. Hadis ini setengah ulama kata la yasih. Dan Imam Ibn Jauzi kata hadza maudhu'. Tapi maknanya sahih. Bagaimana? Siapa pun yang melakukan sedekah, maka itu amalan terbaik. Dan siapa pun bila dibuka di hadapannya pintu kebaikan, maka itu adalah pintu kasih sayang Allah pada dia. Kerana Allah Ta'ala tak akan buka pintu kebaikan kepada orang yang Allah tak sayang. Dalam hadis yang sahih disebut bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala idza ahabba 'abdan ista'malahu qabla wafatihi. Allah bila sayang seorang hamba, dia akan jadikan orang ni buat sesuatu sebelum matinya. Lalu Rasul tanya, ya Rasul, kaifa yasta'miluhu? Macam mana Allah buat sesuatu pada orang ni? Lalu kata Nabi SAW, diberikan taufik untuk dia buat baik, lalu Allah matikan di waktu itu. Kerana Allah sayang dia. Bila Allah sayang seorang hamba, Allah akan buka pintu kebaikan untuk dia buat, sehingga dia mati dalam kebaikan itu tanda Allah sayang. Sebab itu bila kita tengok seorang mati dalam kebaikan, itu husnul khatimah, satu hal. Tapi itu juga tanda Allah sayang dia. Dia mati dalam keadaan sembahyang, dia mati dalam keadaan sedekah, dia mati dalam keadaan baca Quran. Ini kerana Allah sayang dia. Maka muhasabahlah pada pembenci orang yang Allah sayang ini. Saat saya dulu benci kat dia, awak kena muhasabah, kerana awak benci pada orang yang Allah sayang. Kita kadang-kadang ada orang lah kita benci, tak suka. Tapi bila kita melihat pengakhirannya baik, maka nilai balik sifat tak suka kita. Kita kan tak suka orang tu, tak suka orang ni, ada yang macam-macam sebab lah. Sebab berebut hal dunia tu, sebab urusan ini. Tapi bila kita dengar orang-orang yang kita tak suka ni mati, kalau dia mati pula dalam keadaan baik, maka nilai balik permusuhan kita. Sebab apa? Sebab Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan berperang dengan dia. Dan orang ni dah mati keadaan baik, lalu tiba-tiba kita, kebencian itu masih ada, dan lebih teruk lagi kita menghina kematian dia. Padahal dia jelas mati dalam keadaan baik. Dia jelas mati dalam keadaan mulia. Kita kalau benar beriman, dengar je orang tu mati keadaan baik, kita dah angkat tangan. Permusuhan. Stop bermusuh. Kerana kita bimbang bila kita musuh dia, kita musuh kekasih Allah, yang menyebabkan Allah perangi kita. Bila kita pernah cerita tentang ada kisah seorang alim. Ini alim bagus, ngaji, dia mengajar ramai nak murid, tapi dia benci seorang ulama. Dia sentiasa merendahkannya. Itu Imam Nawawi rahimahullah. Dia mula kata Imam Nawawi ni karang buku low standard. Alah, buku budak kecil je tu. Dia menggunakan medium ceramahnya bagi menghina Imam Nawawi rahimahullah. Ini disebut dalam kitab Fawaid Madaniyah. Maka bila berterusan begitu, meremehkan kitabnya, meremehkan orangnya. Oleh Imam Nawawi semua sepakat bagaimana matinya dalam keadaan mulia. Dia bukan sekadar hidup ni, mati pun mulia. Akhirnya orang yang suka kata pada Imam Nawawi rahimahullah mati, maka ramai nak murid dia datang. Tiba-tiba berlaku kejutan. Ada seekor kucing kat situ. Dia gigit lidah si mati tadi, lalu menarik keluar. Gigit keluar sehingga mayatnya menjadi hodoh dek. Lidah yang terkeluar panjang. Kucing tu gigit. Lalu mereka mengambil aktibat, inilah dia kerana
Allah bagus tapi suka kata ulama lain. Sedangkan ulama itu kekasih Allah. Bagaimana kita tahu kekasih Allah? Dengan cara kematian yang baik. Sebab tu kita ni, yang saya katakan gaduh orang tu, balah orang tu, bila kita dengar dia mati akan baik, maka hentikan perbalahan tadi. Kalau kita tidak mahu dihukum oleh Allah, kalau dia tak beri, silakan. Dan kita sudah nasihat, dengar dia mati dan kena sujud, dia mati, maka berhenti perbalahan kita. Kerana kita bimbang apa yang disebut dalam hadis kursi tadi, siapa yang memusuhi waliku, akulah musuhnya, aku akan perangi dia. Dan dia ternyata mati baik. Ini perkara yang agak sukar untuk dilakukan oleh orang yang bermusuh, yang telah dikuasai oleh syaitan. Tuan-tuan, kita boleh gaduh, boleh berbalah. Itu fitrah manusia berbalah ni. Tapi kita kena tahu tempoh, kena tahu sempadan. Jangan tak tahu tempoh, jangan tak tahu sempadan. Jangan tak tahu alasan. Dan kita juga perlu tahu bila kita kena berhenti. Ada waktu berhenti, kita kena tahu. Sebab semua benda ada peraturan. Orang yang bertumbuk dalam gelanggang, dalam oktagon, dia pun tahu bila dia kena berhenti. Walaupun kerja dia tumbuk orang, habis masa berhenti tumbuk. Tak boleh lepas pun penumbuk tadi. Lepas je potong markah, mungkin kalah. Ada dalam pertandingan tadi, masa dah habis dia tetap tumbuk, akhir dia diisyaratkan kalah walau dia menang dalam pertandingan tadi. Tapi kalah kerana melanggar peraturan. Kita sama, kita berbalah, maka kena tahu dia punya sempadan ruang. Jangan melampaui masa, jangan melampaui sempadan. Maka akhirnya kita yang memusuhinya, kita yang salah di sisi Allah, bukan dia. Sebab kita melampau. Dan mati masih lagi sebut kejahatan dia. Misalnya, padahal dia dah mati dalam keadaan baik. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, bagaimana seorang itu tidak gembira dengan dia mendengar azan, menuju solat, dan ada ruang kebaikan lain yang Allah beri pada dia, beri sedekah pada orang, sebab dia sedang melakukan sesuatu namanya memberi pinjam pada Allah. Tuan-tuan, kita kalau bersedekah, kita sedang memberi pinjam pada Allah. Maksud beri pinjam, maknanya Allah akan balas dan ganti lebih baik. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapa yang memberi pinjam pada Allah, akan Allah balas dia dengan gandaan yang berganda-ganda. Maka untung kita kalau Allah pilih harta kita untuk buat baik. Untung kita ada ruang-ruang dengan harta yang kita miliki untuk buat baik, mentaati Allah. Untung, sila lakukan. Itu untuk kita. Bahkan Allah menamakannya sebagai pinjaman, dek kerana Allah nak beritahu Allah akan ganti. Dan ayat yang lain Allah berfirman tentang setiap perbelanjaan digantikan oleh Allah. Kata Allah, fahuwa mukhlifuhu, dan dia Allah akan menggantikannya. Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifu. Apa pun yang kamu belanjakan dalam kebaikan, Allah pasti ganti. Mukhlifu, yakni Allah tak akan tunggu masa lama, mereka Allah ganti. Kata orang yang berniaga dengan Allah paling untung. Tapi anehnya kita kalau berniaga dengan orang, kita macam begitu yakin untung walau rugi ditipu. Tapi bila berniaga dengan Allah, kita mula ada kira-kira lain. Kita mula ada macam ayat-ayat lain. Dengan bahasa mudah, tak berapa yakin. Kita perlu menguatkan iman kita dengan meyakini perniagaan kita dengan Allah. Tentang kontrak kita, biar kontrak dengan Tuhan. Dan melakukan kebaikan. Biar saya nak pastikan semua duit-duit saya dalam ketaatan pada Allah. Sebab kita tak akan kurang pun harta kita. Maka ini yang disebut oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Apa pun perbelanjaan pada jalan Allah, Allah akan gantikan lebih baik. Kalau tak ganti secara duit yang kita belanjakan, digantikan dengan nilai duit yang lebih bernilai. Kesihatan sebagai contoh. Allah beri kesihatan. Maka Allah pelihara kita daripada kedengkian, kejahatan manusia, kejahatan makhluk. Allah beri kita kebahagiaan. Tuan-tuan, berapa nilai bahagia kita nak beli? Waktu kita keluarkan duit kita kerana Allah, kita dapat gantian lebih baik, kebahagiaan, kesihatan. Bukan lebih hebat pada itu apa yang Allah sediakan akhirat kelak. Maka sebab itu, hendaklah kita gembira bila mana kita buat baik yang berqasad, bertujuan
kemudian datang kebaikan lain yang kita tak ada niat dan tujuan, maka kita patut gembira. Semuanya package sempurna. Artinya kita kan ada niat nak buat baik tu, tapi tak ada niat nak buat baik yang lain, yang tu tiba-tiba yang tak kita niatkan datang juga, itu hadiah Allah. Saya cuma niat nak tolong dia seorang je, tiba ada bersama dia orang lain, tolong sekali lah. Kita niatkan nak belanja orang ni seorang je, dia je tu nak belanja. Tiba ada kawan-kawan dia, saya tak apa, dengan kawan-kawan dia kita belanja, kita dapat kebaikan berganda. Itu ada kebaikan yang kita niat situ. Tapi ada benda lain yang Allah hadiahkan pada kita, kerana Allah takkan buka pintu kebaikan melainkan orang yang Allah sayang. Dan bila orang tu Allah sayang, Allah buka dia lebih besar, lebih luas, supaya dia menjadi ahlinya, ahli kebaikan. Ahli kebaikan. Jadi pastikan niat kita buat baik sentiasa. Dan bila datang kebaikan lain walau tanpa kita niat, ambillah keutamaan tadi, walaupun bukan niat kita. Kita tuan-tuan duk beli durian 10 biji ni, niat nak bagi anak bini makan, gembirakan dia. Okey, tengah jalan jumpa kawan lama lama, beri sekali lah dia ni, beri sekali. Kebaikan tu datang secara tak dirancang, maka kita dapat hadiah dari Allah, kebaikan yang berganda tadi. Sebab kita dah katakan tadi, Allah bila sayang seorang hamba, Allah akan buka pintu kebaikan yang dia tak sangka. Ibadat-ibadat yang dia tak ada niat, tapi dia akan buat benda tu kerana terbuka di hadapan dia. Maka ini kebaikan-kebaikan yang berganda. Dan Allah ilhamkan kita pada kebaikan ini. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.